Puasa wisal ialah puasa selama 2 hari berturutan atau lebih tanpa berbuka. Perawi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Tinggal lagi sahabat mempersoalkan kerana ternyata baginda berpuasa wisal. Dan kita maklum bahawa dalam syariat kita disuruh supaya mencontohi Nabi SAW. Jadi di situ para sahabat bertanya. Tinggal lagi Nabi membalas mengatakan, dan siapakah daripada kalangan kamu yang seperti aku? Yang di situ ada penjelasan akan perbezaan antara baginda dengan para sahabat dalam hal puasa wisal itu secara khusus. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Baik, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, bahawa syariat Islam bersifat mudah memudahkan, jauh daripada perbuatan menyusah-nyusahkan. Sedangkan syariat itu datang daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengasihani. Tuhan yang benci sikap berlebih-lebihan serta perbuatan menyusah-nyusahkan dalam hal-hal agama. Kalau kita perhatikan, puasa wisal itu ada sudut menyeksa diri di situ. Bayangkan tuan-tuan, puasa 2 hari berturutan. Senang ke susah? Ada yang pernah cuba? Kita kata tak payah cubalah. Jelasnya kalau sehari pun kita tengok sampai waktu maghrib pun kita dah dalam keadaan penat. Bagaimana pula kalau disambung dengan hari yang kedua dan seterusnya? Sedangkan syariat secara amnya Allah tidak membebankan manusia kecuali dengan apa yang dia mampu. Dan ketika mana kita lihat syariat puasa ialah dari terbit fajar as-sadiq sehingga matahari terbenam. Lalu dituntut supaya kita segera berbuka. Ini menunjukkan bahawa itulah dia tahap kemampuan manusia dalam berpuasa. Sedangkan perbuatan wisal dia melampaui hal tersebut. Faedah yang kedua, agak-agak kalau orang yang nak berpuasa wisal, apakah agaknya dia dapat lakukannya secara konsisten dan berterusan? Jawapannya jelas, betapa cepatnya dia akan jadi lemah, tidak mampu meneruskan puasa wisalnya itu. Orang yang puasa wisal itu dia akan rasa serik kerana kesusahan yang dilaluinya. Sedangkan hal macam ni tidak patut ada dalam amal ibadah yang kita lakukan. Patutkah kita rasa serik nak solat misalnya? Patut tak kita nak rasa serik nak bersedekah, baca Al-Quran dan sebagainya? Jawapannya tidak ada. Tidak patut sama sekali. Tetapi itulah, selama mana kita melaksanakan suatu ibadah itu menurut as-sunnah, selama itulah kita akan berada dalam kemampuan kita. Berbanding kalau kita melakukannya secara berlebih-lebihan, maka di situ datangnya rasa serik, rasa penat dan rasa berputus asa. Demikian dalam hal puasa wisal ini, keupayaan manusia itu ada batasan dia, di mana ada hak-hak Allah yang perlu ditunaikannya. Dalam masa yang sama, ada hak-hak atas dirinya sendiri yang perlu ditunaikan. Demikian ada hak-hak keluarganya yang perlu ditunaikan. So dalam mendepani hak-hak ini, apakah kaedah yang sepatutnya digunakan? Tidak lain dan tidak bukan dengan ditunaikan setiap hak-hak itu dengan seadilnya, tanpa melebihkan mana-mana hak dan menidakkan mana-mana hak yang lain. Dan kan kalau dalam puasa wisal itu ibadah, tetapi pastinya hak dirinya sendiri pun kemungkinannya akan terabai, mungkin hak keluarganya, isteri dan anak-anak dan sebagainya. Sebahagian ulama mengatakan dalam puasa wisal ini yang dibolehkan, yakni tidak sampai haram atau makruh, kalau disambung puasa itu sampai waktu sahur, yakni dia berbuka sekali saja, dimakan sekali saja, iaitu pada waktu sahur, sebagai persediaan untuk puasa hari berikutnya. Walau bagaimanapun, afdalnya tetap dengan disegerakan berbuka itu apabila matahari terbenam. Segera berbuka itu tetap afdalnya dan itu tetap apa yang menepati sunnahnya. Hikmah dilarang puasa wisal ini ialah bebanan yang terpaksa ditanggung oleh orangnya. Semestinya dia akan merasa lemah, tidak mampu, bahkan kemuncaknya dia akan rasa jemu, dia akan serik. Sedangkan sebaik-baik amalan itu ialah yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Syariat Islam secara amnya melarang perbuatan ghulu, melampau-lampau dalam hal-hal agama. Syariat secara amnya menetapkan amal ibadah yang menepati kemampuan dan keupayaan manusia. Sedangkan apa sahaja yang dilakukan lebih daripada itu, maka itu sudah melampaui keupayaan manusia. Dapat disimpulkan bahawa puasa wisal adalah khas bagi Nabi SAW. Kita maklum bahawa apa yang Nabi lakukan, kita disuruh supaya mencontohi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh tauladan yang baik. Tetapi dalam masa yang sama kita kena faham dan akui bahawa Rasulullah ada keistimewaan. Ibadah-ibadah atau hukum hakam yang khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun secara amnya apa saja hukum hakam yang terpakai atas Rasulullah terpakai atas umatnya. Tapi ada pengecualian. Dan puasa wisal antara yang dikecualikan.